Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk topik 4 ni saya akan ajar mengenai taksonomi Bloom. Okay, awak boleh tengok slide saya bagi dekat LMS. Okay, kita tengok yang slide yang seterusnya, apa yang dimasukkan dengan aras taksonomi. Okay, taksonomi ialah klasifikasi skema organisasi objek ataupun fenomena kepada susunan hierarki. Okay, dalam pendidikan, taksonomi disusun mengikut hierarki jenis pembelajaran yang jangkakan yang boleh mencapai hasil pembelajaran. Okey, untuk taksonomi Bloom dia ada, kalau awak tengok dia punya gambar yang saya bagi tu dia macam tangga. Okey, maksudnya daripada aras rendah, okey, aras seterusnya sehinggalah aras tinggi. Okey, bila kita jadi seorang guru, okey, apa yang perlu kita buat adalah bila kita mengajar sesuatu perkara kepada kanak-kanak ataupun tak kisahlah peringkat mana pun, awak kena faham tentang aras-aras tersebut lah, supaya kita, kalau kita nak mengajar sesuatu perkara, kita mula pada yang mudah dan seterusnya kita akan akan mula kepada yang lebih susah dan sebagainya. Okey, dalam setiap aras ni saya akan explain setiap peringkat tersebut dan awak boleh rujuk pada slide ya. Okey, nanti saya akan explain satu-satu. Okey, untuk domain taksonomi yang kognitif ni, Bloom ni, dia bermula dengan tahap yang mudah untuk dicapai dan kepada tahap yang sukar untuk dicapai. Jadi kita bila buat permulaan pembelajaran, kita bagi pada tahap yang lebih mudah dulu kepada seseorang dalam pengajaran, dan maka kita akan ikut peringkat. Okey, bila dia dah faham pada peringkat pertama, kita akan berterusan kepada peringkat yang seterusnya. Okey, seterusnya pengajaran berbentuk penyampaian fakta, okey, konsep, prinsip ataupun teori apabila kita mengajar kepada kanak-kanak nanti. Okey, untuk slide seterusnya, kalau awak tengok untuk taksonomi Bloom dia ada 6 peringkat. Okey, yang pertama, tahap yang paling rendah sekali kita tengok kat sini adalah pengetahuan. Okey, yang kedua adalah peringkat seterusnya adalah kefahaman. Okey, yang seterusnya, yang ketiga peringkat aplikasi, yang keempat analisis, yang kelima sintesis dan yang keenam adalah penilaian. Okey, kalau awak tengok dekat sini ada yang slide yang kelima saya tunjuk dekat situ, cognitive domain. Okey, awak tengok peringkat yang rendah adalah kategori di bahagian pengetahuan dan kefahaman. Okey, knowledge dan comprehension. Okey, kalau awak tengok dari segi pengetahuan dekat sini, okey, dia lebih kepada mengingat sesuatu perkara yang dah diketahui. Okey, awak boleh tengoklah sampel verb yang digunakan apabila kita menggunakan peringkat yang paling rendah sekali itulah, iaitu peringkat pengetahuan. Okey, awak boleh tengoklah dalam slide tu ada sampel verb macam define, identify, label, list. Okey, maksudnya listkan, apa tu, namakan. Itu peringkat pengetahuan lah. Awak boleh tengok contoh-contoh soalan dekat situ. Okey, yang kedua boleh tengok yang kedua adalah kefahaman, yang ketiga adalah aplikasi, yang keempat adalah analisis. Okey, awak boleh tengok makin lama dia makin ke peringkat yang agak susah lah. Sintesis, yang keenam seterusnya adalah peringkat penilaian. Okey, saya akan terangkan satu-satu peringkat tersebut supaya awak lebih faham lah apa yang dimaksudkan dengan ke-6 dalam peringkat tersebut. Okey, yang pertama adalah pengetahuan. Okey, kalau awak tengok pengetahuan ni, dia sebenarnya aras taksonomi yang paling rendah. Okey, dia kira tangga pertama lah untuk dalam sesi pembelajaran nanti. Okey, aras ni dia menguji sejauh mana keupayaan pelajar untuk ingat kembali fakta atau apa yang diingat yang belajar. Okey, dan pengetahuan yang dipelajari. Okey, contohnya awak nak ajar kanak-kanak tentang huruf A. Okey, contohlah kan, huruf A, huruf B, huruf C. Okey, awak memperkenalkan kepada kanak-kanak. Okey, untuk peringkat seterusnya yang awak nak mengajar, selepas awak perkenalkan huruf tersebut, awak nak tengok sama ada capai ke tidak tahap pengetahuan kanak-kanak. Awak mungkin boleh tanya dia, okey, ini huruf apa dia? Huruf A. Okey, contoh. Okey, awak tunjuk gambar ke, awak tulis kat whiteboard ke dan sebagainya. Okey, namakan apa yang simbol yang saya tulis kat depan ni, contohnya. Betul kat kanak pun sebut huruf A. Itu maksudnya awak gunakan peringkat ataupun arah taksonomi pada peringkat pengetahuan sahaja. Tak adalah awak dah kenalkan huruf A, awak terus tanya kat kanak, okey, huruf A, contohnya awak kenalkan huruf A pada kanak-kanak, lepas awak terus tanya pada kanak-kanak, okey, jom kita tulis huruf A. Okey, maksud tu dah peringkat yang mana dah? Okey, itu dah peringkat yang lain.
bukan peringkat pengetahuan lagi. Jadi kita nak tengok kanak-kanak, yang pertama kita ikut step by step permulaan. Awak gunakan kaedah pengetahuan dahulu, iaitu tanya balik kanak-kanak, apa ini? Okey, ini huruf apa? Okey, supaya dia tahu, dia faham ke tidak apa yang dia belajar. Okey. Ciri khusus soalan aras pengetahuan ini ialah murid perlu gunakan proses mental dia lah untuk mengingat kembali apa yang dipelajari. Okey, macam ni, seperti contohnya istilah ke, fakta, prinsip, tak kisahlah yang mana yang awak perkenalkan kepada kanak-kanak. Okey, terdapat 3 peringkat lah untuk aras pengetahuan ni. Yang pertama, pengetahuan fakta khusus berkaitan dengan istilah, berbentuk perkataan ataupun simbol. Maksudnya peringkat level yang paling bawah sekali. Okey, yang kedua adalah pengetahuan tentang proses, aliran pemeringkatan ataupun jenis, teknik dan sebagainya. Okey, memperkenalkan dan dia tahu apa yang dia belajar pada waktu tu. Okey, yang seterusnya adalah pengetahuan tentang perkara yang bersifat sejagat ataupun abstrak dalam sesuatu bidang. Contohnya seperti siapa, apa, di mana, bila dan bagaimana dan sebagainya. Okey, kalau kita tengok kat sini macam ada soalan-soalan yang mudah untuk kanak-kanak jawab. Okey, contohlah awak dah kenalkan huruf A, awak tulis dekat whiteboard ke, awak tunjuk flashcard ke dan sebagainya, awak tanya, okey, ini huruf apa? Okey, kita just guna peringkat yang paling rendah sekali untuk kanak-kanak. Okey, bila awak tengok kanak-kanak dah capai dah tahap pengetahuan, boleh teruskan kepada peringkat kefahaman. Okey, iaitu tangga yang kedua. Okey, kefahaman dia memerlukan kanak-kanak ni beri huraian atau makna sesuatu perkara, dan ciri-ciri soalan ni bagi aras kefahaman membuat interpretasi mudah dan menunjukkan bukti kefahaman dan dapat menggunakan ayat dan maklumat untuk diubah kepada bentuk yang baru. Okey, contohlah awak dah kenalkan huruf A pada kanak-kanak. Okey, awak samakan huruf A, ayam. Contoh A dengan haiwan ayam kan. Kita biasalah yang biasa cikgu akan gunakan. Itu dalam peringkat kefahaman lah. Okey, contoh huruf B, untuk B, fonik dia jadi untuk buku. Okey, jadi kita akan tahulah peringkat kefahaman kanak-kanak tu dia boleh aplikasi tak dengan huruf, dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan huruf tersebut. Okey, dan kefahaman ni dia terbahagi kepada 3. Okey, iaitu terjemah-penterjemah yang memerlukan murid terjemah bahasa lain ke bahasa lain tanpa mengubah makna yang asal. Jadi kalau awak nak perkenalkan huruf A kepada kanak-kanak, okey, jangan maksudnya kat sini awak tumpu pada yang itu sajalah. Jangan nak terlalu banyak sangat dengan kanak-kanak dan menggunakan bahasa-bahasa yang tertentulah yang mudah untuk kanak-kanak faham. Dan tafsir interpretasi, iaitu tafsir idea atau menerangkan idea atau maksud tersurat dalam ayat sendiri. Okey, bila awak dah perkenalkan huruf A, ayam dan sebagainya, jadi kanak-kanak ni dia faham, A maksudnya awak nak sampaikan kat sini pada kanak fonik tentang huruf A tersebut. Okey, ataupun nak perkenalkan, okey, huruf A ni berkaitan dengan haiwan apa, supaya dia lama-lama dia akan faham tentang perkaitan tersebut. Dan ekstrapolasi, iaitu membuat inference tentang apa yang akan berlaku pada masa hadapan berdasarkan maklumat yang diberi. Jadi dia faham apa perkaitan huruf dengan haiwan tersebut. Okey, benda ni yang saya nak terangkan pada sini supaya kanak-kanak ni faham. Okey, apa yang dimasukkan huruf A mula dari segi pengetahuan, oh ini huruf A. Okey, daripada huruf A ni dia boleh huruf A ni lah ada dalam ejaan ayam dan sebagainya. Okey, mungkinlah dari segi situ buatkan kanak-kanak ni macam apa kaitan sebenarnya, dia takkan tanyalah. Cuma apa yang kita nak sampai pada sini adalah supaya kanak-kanak tu sebutan dia berkaitan dan dia faham tentang huruf-huruf tersebut ada kaitan dengan antara satu sama lain lah dengan benda-benda yang lain. Bukan semata-mata hanya tahu simbol A dan sebut saja. Okey, dia ada berkaitan-kaitan dengan yang lain. Okey, bila kita dah tengok kanak-kanak mula dah ada kefahaman dalam apa yang awak nak belajar, mula kita gunakan kaedah aplikasi. Okey, aras ni menguji keupayaan pelajar menggunakan konsep, teori, prinsip, hukum dan prosedur. Saya baca ni dulu. Aras ni memerlukan murid benar-benar memahami segala konsep, teori atau hukum untuk menyelesaikan masalah. Okey, soalan aplikasi biasanya memerlukan penggunaan proses aplikasi mental. Biasanya 3 frasa lah. Okey, dan perkataan ni sering digunakan dalam soalan bagi aras ni adalah seperti selesaikan, tunjukkan dan susunkan. Okey, bila awak dah ajar huruf pengetahuan, awak ajar kanak-kanak A. Dalam kefahaman, awak tunjuk A,
ayam contoh. Dalam aplikasi pula mungkin awak akan sediakan lembaran kerja. Mungkin kanak-kanak tu perlu padankan huruf A dengan gambar ayam. Maksud dia aplikasikan. Okey, diaplikasikan dalam lembaran kerja. Adakah kita boleh tengoklah sama ada kanak-kanak tu faham ke tidak apa yang kita nak sampaikan sebenarnya. Okey, awak boleh tengok kan daripada setiap peringkat-peringkat, maksudnya dalam pengajaran ni memang kena ada peringkat-peringkat tertentu. Okey, seterusnya selepas aplikasi kita buat analisis pada kanak-kanak. Okey, aras ni kendaki murid untuk memecahkan suatu perkara kepada unsur kecil dan perlihatkan pertalian di antara unsur-unsur dia lah. Okey, dan aras ni menekankan keupayaan pelajar menapasti unsur dan struktur. Okey, biasanya ciri soalan arah analisis ni, soalan tersebut mestilah menggunakan proses mental analisis ataupun memerlukan pemahaman hubungan khasnya dengan memecah kepada komponen dan melihat perkaitan antara komponen-komponen yang lain. Okey, kalau awak boleh tengok saya baca dulu untuk jenis-jenis aras analisis ni. Okey, kalau awak tengok sebalik, okey, analisis ni sebenarnya bila kanak-kanak dah faham dah tentang huruf-huruf tersebut, A berkaitan dengan ayam, contoh B berkaitan dengan buku dan sebagainya. Okey, bila dah kanak dah faham tentang itu, bolehlah awak ajar ke peringkat yang lebih tinggi lah. Okey, maksudnya dari segi analisis iaitu contohlah huruf A, ayam, lepas tu macam mana dia nak menulis. Okey, huruf A tersebut, okey, macam mana dia nak tahu huruf A tu berkaitan dengan gambar-gambar yang lain selain daripada ayam dan sebagainya. Okey, boleh banyak benda-benda macam tu. Okey, maksudnya itu adalah melalui peringkat-peringkat yang lebih tinggi. Okey, kita tengok jenis aras analisis ni. Okey, aras pertama, analisis unsur iaitu memerlukan murid menentukan unsur-unsur lah. Okey, murid juga perlu mencari bukti untuk menyokong unsur yang sedia ada. Okey, maksudnya dekat sini adalah bila peringkat arah analisis ni dia lebih kepada peringkat yang agak tinggi. Okey, kanak-kanak perlu buat analisis. Okey, adakah huruf A ni bersamaan dengan huruf-huruf lain atau tak? Okey, ataupun peringkat analisis ni awak dah mula ajar tentang vokal. Okey, kepada kanak-kanak. Okey, contohnya macam macam yang saya bagi sebelum ni adalah okey, kalau saya tunjuk dekat awak analisis kalau contoh peringkat-peringkat ni, okey, awak tunjuk saya tu bagi tahu berkaitan dengan pembelajaran kanak-kanak tentang huruf A dan sebagainya. Okey, bila dah peringkat yang lebih tinggi, kanak-kanak dia dah faham. Okey, huruf A, huruf B, dia dah kenal dah semua huruf. Okey, bila dah kenal semua huruf, awak perkenal pula huruf vokal. Okey, bila awak dah perkenalkan huruf vokal, contoh A, E, I, O, U, okey, macam mana bunyi dia, dah berkaitan dengan gabungan dengan huruf-huruf yang lain. Okey, ataupun awak mengajar dua suku kata pada kanak-kanak, maksudnya peringkat tu adalah peringkat yang paling tinggi lah. Okey, dari sini kita faham. Okey, daripada peringkat awal kita perkenalkan huruf dan sebagainya, dan kita mula ke ganjak kepada peringkat-peringkat lebih tinggi. Okey, saya bagi contoh yang lain lah selain daripada mengenal huruf. Okey, contohlah kanak-kanak belajar tentang pensel. Okey, saya tak ada pensel. Okey. Okey lah, contohlah ini. Okey, pen. Okey, kanak-kanak tahu ini adalah pen. Okey, permulaan pengetahuan awak tanya pada kanak, okey, ini apa? Ini adalah pen dan sebagainya. Okey, kanak pun tahulah ni sebut pen. Okey. Dan bila awak kanak-kanak dah perkenalkan dari segi kefahaman dia, pen ni adalah untuk menulis. Okey, boleh menulislah dekat kertas dan sebagainya. Okey, selepas peringkat kefahaman, peringkat apa dia? Aplikasi. Okey, bila dia tahu, okey, faham dia pen kegunaan adalah untuk menulis, dia aplikasi. Dia aplikasi macam mana? Dia menulis dekat kertas. Okey, dia apply pen ni dan dia menulis dekat kertas. Dan seterusnya, peringkat yang seterusnya dia buat analisis. Okey, dia buat analisis. Kalau awak tengok dari segi aras analisis ni, okey, pertama dia kata murid perlu menentukan unsur-unsur, bukti untuk menyokong unsur yang sedia ada. Okey, contohlah pen ni dia buat analisis. Okey, dia buat analisis dari segi design bentuk. Okey, dia tengok okey bentuk dia macam ni dan sebagainya. Okey, dia dapat tahu daripada awal lagi selain daripada pen, dia ada pensel warna, ada pen marker dan sebagainya. Okey, dia buat analisis lah kepada setiap yang ni. Okey, ni ada pen, okey, ni marker dan sebagainya. Okey, kalau pen dia tahu untuk menulis. Okey, kalau pen marker dia tahu mesti kena tulis dekat whiteboard. Kalau pensel warna adalah untuk mewarnakan sesuatu benda, contoh gambar dan sebagainya.
Okey, aras kedua adalah analisis hubungan, iaitu membuat perkaitan bukti dan hipotesis lah, macam saya cakap tadi lah. Okey, proses-proses dia nak tengok okey ni pen, okey macam contoh ada lagi yang lain, contoh ada pensel. Okey, contoh ada pensel warna. Okey, ada perbezaan kegunaan dan dia mula buat sendirilah. Okey, ni untuk apa dan untuk apa. Okey, dan aras ketiga pula analisis prinsip, iaitu murid perlu mengenal pasti prinsip suatu organisasi yang digunakan untuk menghasilkan suatu dan analisis tujuan, pandangan dan pendirian. Jadi dia tahulah okay, apa tujuan pen ni sebenarnya, beza tujuan pen ni dengan pensel. Okey, pensel ni sama-sama memang dua-dua untuk menulis, tetapi dia punya fungsi tu sangat berbeza. Itu kita boleh tengoklah dari segi perbezaan tersebut. Okey, dia dalam peringkat analisis. Okey, biasanya peringkat analisis ni kita kena tengok dari segi tahap perkembangan kanak-kanak jugalah. Boleh diaplikasikan dalam kanak-kanak ataupun tidak. Okey, bergantung kepada pembelajaran kanak-kanak daripada peringkat awal sehingga peringkat seterusnya. Okey, yang seterusnya adalah sintesis. Okey, sintesis ni aras ni perlukan kepada murid untuk gabungkan suatu struktur yang lebih jelas. Okey, tiga kategori soalan dalam sintesis kita boleh tengoklah dulu. Yang pertama, okey, penghasilan satu komunikasi unik, iaitu pembinaan satu komunikasi di mana murid cuba sampaikan suatu idea, okey, perasaan dan pengalaman kepada orang lain. Contohnya kebolehan menulis dengan susunan dan gaya yang menarik untuk menyampaikan buah fikiran. Okey, contohlah bila ada peringkat sintesis ni, kalau ada pembelajaran dia tentang sesuatu perkara, contohnya macam huruf tadilah, dia dah tahu dah huruf, dia tahu dah dalam huruf ni ada vokal, ada konsonan. Okey, dia dah tahu dah dalam huruf ni bila kita perlu kenal huruf, bunyi dan sebagainya. Okey, huruf ni jugalah boleh jadikan perkataan dan sebagainya. Okey, maksudnya kanak-kanak dia boleh sampaikan komunikasi tu kepada orang lain. Okey, contohlah daripada awal dulu dia belajar tentang satu perkataan yang mungkin sebelum ni dia tak pernah dengar dan sebagainya, tetapi dah berperingkat sintesis, dia dah boleh sampaikan perkataan tersebut kepada orang lain. Okey, dan sintesis yang peringkat kedua adalah penghasilan suatu rancangan ataupun plan operasi. Ni peringkat tinggi dah lah. Okey, maksudnya kanak-kanak boleh dah menghasilkan satu-satu rancangan ataupun apa yang dia nak lakukan, okey, dalam berkaitan dengan apa yang awak dah ajar dengan kanak-kanak. Okey, contohlah awak dah ajar kanak-kanak tentang menanam pokok. Okey, apa mungkin awak ajar okey nama-nama pokok, okey, dan awak belajar jenis-jenis pokok, okey, ciri-ciri pokok dan sebagainya. Dan last sekali awak pun ajar kanak-kanak cara menanam pokok. Okey, buat simulasi dengan kanak-kanak. Dan bila dia dah tahu dah proses ni, awak mula buat peringkat yang lebih tinggi dari segi kognitif kanak-kanak. Tanya dia apakah perancangan yang awak boleh buat dengan tanaman tersebut. Okey, apakah perancangan yang awak nak buat untuk jadikan taman sekolah ni cantik? Awak nak tanam pokok apa? Okey, kenapa awak letak pokok ni kat sini dan sebagainya? Itu adalah peringkat paling tinggi lah, iaitu berkaitan dengan sintesis. Okey, yang ketiga, membina satu hubungan yang abstrak, melibatkan kebolehan membina atau membangunkan sebuah hubungan yang abstrak seperti teori, okey, hipotesis ke, untuk huraikan satu fenomena yang biasa kita akan gunakan dalam subjek sains lah. Okey, contohnya kebolehan membuat didaksi berdasarkan maklumat yang diberikan dan dapat membuat satu teori kepada data atau faktor yang diberi. Okey, untuk peringkat sintesis ni, maksudnya kanak-kanak dah ada satu kebolehan lah untuk menyampaikan maklumat apa yang dia faham tentang sesuatu perkara dengan orang lain. Okay, dan dia menggunakan satu komunikasi yang amat baik lah dalam peringkat tersebut. Okay, dia boleh sampaikan apa yang dia faham dalam peringkat ni. Contohlah macam tanam pokok bunga tadi tu lah. Okay, kalau kita tanam pokok bunga dekat sini, dia kata dia akan cantik, contoh. Okay, ataupun dia boleh buahkan hasil. Contoh ada tanam pokok buah dan sebagainya. Okay, dia boleh ceritalah proses bila kita tanam pokok sini. Okay, pokok tersebut boleh hidup kalau terima air kan. Okay, kena cahaya matahari. Dia boleh cerita proses-proses tersebut. Okay, itu peringkat sintesis. Okay, biasanya peringkat ni kita akan aplikasikan paling sesuai adalah ketika kanak-kanak yang berumur 6 tahun, bila dia dah memahami pada peringkat awal lagi. Okey, seterusnya penilaian. Okey, penilaian ni menguji upaya murid menilai suatu perkara berdasarkan kriteria yang diketahui. Okey, murid perlu buat pertimbangan lah dengan nilai tersebut, dan pertimbangan dibuat dengan piawai tertentu dan mestilah tepat,
berkesan, memuaskan, sama ada baik atau buruk ataupun yang lain-lain. Dan ciri khusus untuk penilaian adalah murid perlu buat pertimbangan nilai ke atas suatu bahan, idea, kaedah bagi satu tujuan. Dalam kalau awak tengok daripada sini, kalau kita tengok pertimbangan dia ada dua lah. Pertama dan yang kedua. Kalau awak tengok yang pertama tu, dia kata pertimbangan dari segi bukti dalaman, iaitu menilai ketepatan suatu menggunakan bukti-bukti logik, ketekalan dalam itu. Memang waktu penilaian ni adalah peringkat paling tinggi sekali dalam taksonomi Bloom. Maksudnya kanak-kanak tu dia dah boleh buat penilaian. Penilaian sama ada penilaian tu baik ataupun tidak. Ataupun dia boleh buat penilaian tentang apa yang dia lakukan, aktiviti apa yang dia lakukan dalam peringkat yang tinggi. Macam saya tadi lah, pokok bunga tadi tersebut. Dia dah boleh buat penilaian. Kalau kita tanam pokok bunga dan sebagainya, contoh, boleh menghasilkan apa dia. Kalau kita menanam pokok, boleh menghasilkan apa, boleh beri kebaikan yang apa, ataupun mungkin boleh beri keburukan ke contohnya. Maksud kanak-kanak dia buat penilaian lah. Apa sahaja aktiviti yang dilakukan di dalam kelas bersama seorang guru. Yang kedua adalah dia boleh buat pertimbangan dari segi kriteria, dari segi bahan yang digunakan ataupun yang dipilih. Contohnya, perbandingan mengenai teori utama, generalisasi dan fakta mengenai kebudayaan tertentu. Ini peringkat tinggi dah lah. Maksudnya kat sini, apa yang aktiviti yang dilakukan, dia boleh buat dah sampai ke peringkat, dia boleh banding-bandingkan dengan beberapa jenis-jenis yang lain lah. Ataupun berkaitan dengan teori-teori ke, dia boleh generalize ke dengan fakta yang diterima. Ataupun berkaitan dengan kebudayaan ke dan sebagainya. Kalau awak tengok dekat sini, taksonomi ARAS ni memang ada 6 peringkat. 6 peringkat daripada bawah hingga peringkat yang paling tinggi. Jadi awak sebagai seorang guru boleh buat penilaian. Yang mana peringkat mana yang bersesuaian untuk digunakan kepada kanak-kanak. Biasanya untuk dalam tadika ataupun taskah, kita tak adalah sampai ke peringkat yang terlalu tinggi. Biasanya kita akan gunakan peringkat yang pertama lah pengetahuan, kefahaman, dan seterusnya adalah peringkat aplikasi. Kalau awak tengok peringkat yang aplikasi, dan boleh ke analisis. Untuk peringkat sintesis dengan penilaian memang kategori yang sangat tinggi, tetapi dia boleh juga aplikasi dengan kanak-kanak berdasarkan kepada pembelajaran yang awak sampaikan kepada mereka. Dan kita akan tengok sama ada kanak-kanak ni boleh ke tidak kita buat dalam peringkat sintesis dengan peringkat penilaian. So, jadi bila kita jadi sebagai seorang guru, perlu faham dengan ARAS taksonomi Bloom ni, supaya kita tahu apa yang kita nak sampaikan kepada kanak-kanak. Dan awak boleh tengoklah rujuk pada jadual tersebut. Kalau peringkat pengetahuan, contohnya namakan, macam kita recall balik apa yang dia belajar. Kalau dari segi kefahaman, buat perbincangan ke, explain balik apa yang dia faham dan sebagainya. Kalau aplikasi, contohnya demonstrasi ke, sediakan bahan. Ataupun dari segi analisis, kategoriskan, buat perbandingan sesuatu perkara. Kalau sintesis, dia awak boleh combine ataupun construct ke, ataupun design sesuatu ke. Dalam peringkat penilaian, yang last sekali adalah ini peringkat paling tinggi lah. Dia perlu conclude, evaluate, buat penilaian, interpret ke, justify, pembuat pemilihan, dapat kena ada support dan sebagainya. Untuk awak di peringkat ni, sebenarnya awak sebagai seorang guru kena faham lah tentang peringkat-peringkat taksonomi Bloom tersebut. Itu sahaja untuk subjek ni. Apa-apa sahaja boleh direct tanya saya dalam grup WhatsApp. Sekian, terima kasih.